Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat satu video berdasarkan topik ataupun berdasarkan cadangan daripada anda yang bagi cadangan kepada saya untuk buat video ataupun buat figure dalam kalangan wanita. Kalau sebelum ni kita asyik bincang figure-figure tokoh-tokoh dalam kalangan lelaki, dia kata why nak buat pula dalam kalangan wanita. Sebenarnya kita dah buat sebelum ni, tapi seorang baru, iaitu macam mana keadaan ataupun cerita berkaitan dengan Maryam, bagaimana Maryam melahirkan Nabi Isa AS. Kita dah buat sebelum ni, tapi insyaAllah kali ini kita meraihkan anda juga, saya meraihkan anda semua, iaitu kita akan buat satu tokoh, satu figure yang bernama Asiyah bintu Muzahid. Iaitu Asiyah bintu Muzahid ni siapa yang tak kenal? Siapa yang belajar kisah Nabi Musa, siapa belajar kisah Nabi Harun, dia akan belajar, dia akan tahu ada dalam kisah ini ada satu figure, ada satu sosok manusia yang bernama Asiyah. Yang Asiyah ni banyak sebenarnya jasa kepada Nabi Musa AS. Ketika mana Firaun telah mengutuskan, telah beri arahan satu bala tentera untuk pergi membunuh segala anak lelaki, kesemua anak lelaki dalam kalangan Bani Israel, untuk pergi bunuh kesemuanya. Tetapi Allah temukan Nabi Musa yang masih lagi keadaan bayi bertemu dengan Asiyah, dan Asiyah memujuk Firaun untuk mengambil Nabi Musa sebagai anak angkat mereka. Dan Asiyah juga di antara ketua syurga ataupun ketua wanita dekat syurga nanti ni. Ada 4 orang kesemuanya. Yang pertama sekali adalah Maryam, yang kedua adalah Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, yang ketiga adalah Fatimah anak kepada Nabi SAW, dan yang keempat adalah Asiyah bintu Muzahid. Jadi Asiyah bintu Muzahid adalah isteri kepada Firaun. Firaun ni kita kenal lah, seorang manusia yang paling zalim. Tidak adalah manusia yang paling zalim di atas muka bumi, dia dah adalah Firaun. Firaun lah yang paling zalim. Sampailah ke hari ini tidak ada orang pun yang boleh melawan kezaliman yang dilakukan oleh Firaun. Dan Asiyah juga dikatakan satu bangsa dengan Kibti. Satu bangsa Kibti ni adalah bangsa Firaun, satu bangsa dengan Firaun. Tapi ada dekat sana ada juga riwayat yang mengatakan Asiyah ni adalah daripada bangsa Bani Israel. Ingat, di zaman Firaun, Bani Israel ataupun Firaun menganggap Bani Israel ni macam kuli batak mereka. Sangat hina darjat Bani Israel pada ketika itu. Dia buat menjadi hamba, dia buat macam orang suruhan dan sebagainya, Bani Israel pada ketika itu. Tapi Firaun tak melihat Asiyah ni dalam kalangan Bani Israel. Saking cintanya Firaun kepada Siti Asiyah, kepada Asiyah, disebabkan dia tak memandang dah bangsa ataupun keturunan Asiyah. Walaupun Firaun ni membenci Bani Israel, tetapi disebabkan kecantikan Asiyah, maka dia menerima Asiyah sebagai isteri dia. Dan kita bayangkan bagaimana seorang lelaki yang paling jahat di atas muka bumi boleh bersama dengan seorang isteri, seorang wanita yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana keadaan Asiyah? Bagaimana kesabaran Asiyah? Disebabkan kesabaran dia, disebabkan keyakinan dia kepada Allah, Allah tempatkan Asiyah di tempat dalam syurga. Firaun ni, jenis Firaun adalah jenis manusia yang orang lain tak boleh buat salah sedikit. Kalau buat salah, hukum bunuh. Hukum bunuh. Sebab itulah yang berlaku kepada Masyitah. Masyitah ni adalah, maksud Masyitah adalah sikat rambut istana, tukang sikat rambut istana. Maka ketika mana tukang sikat rambut istana terjatuhkan sikatnya, maka dia tersebut Bismillah ataupun Allahu Akbar. Kejadian itu dah dilaporkan kepada Firaun, dan Firaun tahu yang Masyitah ataupun penyikat rambut istananya tidak menyembahnya sebagai Tuhan, malah menyembah Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhan. Marahlah Firaun, maka Firaun pun membunuh Masyitah itu, penyikat rambut, dan 5 orang anak dia masih lagi kecil. Dan ketika mana Firaun dapati yang isterinya Asiyah beriman kepada Allah, lagilah Firaun marah. Bayangkan, kesemua tentera-tentera yang beriman kepada dia, mengakui dia seorang Tuhan, tetapi isteri tak boleh nak terima dia sebagai Tuhan. Marah betul Firaun pada ketika itu. Meskipun Asiyah sangat dicintai, dia marah kepada Asiyah, maka diikatkan tangan Asiyah dan dibawa ke tengah padang pasir yang sangat panas dan diletakkan dekat situ berhari-hari dengan panasnya matahari, dengan teriknya panas matahari dan sebagainya. Dan hari pertama Firaun pergi jumpa Asiyah. Wahai Asiyah, bagaimana keadaanmu sekarang wahai Asiyah? Maka kata Asiyah, aku beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hari kedua pula Firaun pergi jumpa Asiyah. Wahai Asiyah, bagaimana keadaan kamu sekarang? Maka apa kata Asiyah? Sungguh bertambah keyakinan aku kepada Allah Azza wa Jalla. Dagilah marah Firaun. Dia ingat dengan dia buat macam tu, hati Asiyah boleh berubah, tapi dia tidak. Padahal Firaun boleh saja nak bunuh Asiyah ketika itu juga, tapi Firaun dia memilih untuk menyeksa Asiyah pada ketika itu. Firaun mengarahkan tentera-tenteranya untuk mengangkat satu batu yang sangat besar dan diletakkan di atas kepala Asiyah.
Dan bila mana batu tu dilepaskan, dihempakkan kepada Asiyah, nescaya matilah Asiyah. Maka ketika mana sebelum batu tu dihempakkan ke badan Asiyah, Asiyah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Apa doa Asiyah? Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya wahai Tuhan aku, tempatkanlah, binakanlah di sisi kamu satu istana untuk aku dalam syurga. Dan ya Allah, selamatkan aku daripada Fir'aun. Maka ketika itu jugalah batu yang besar dilepaskan, dihempakkan ke atas badan Asiyah, dan matilah Asiyah dalam keadaan tersenyum. Kenapa? Sebab sebelum batu dihempakkan, Allah dah buka 7 petala langit, 7 petala bumi. Allah dah bagi nampak Asiyah, istana yang telah dibina dalam syurga. Dan Asiyah melihat dengan jelas istana yang berada dalam syurga yang sedang menunggunya. Maka tersenyumlah Asiyah ketika mana melihat istana yang telah dibina, yang telah dibuat oleh Allah Azza wa Jalla. Maka matilah Asiyah dalam keadaan tersenyum. Dan hairan Fir'aun, bagaimana Asiyah boleh mati dalam keadaan tersenyum. Kenapa? Sebab sepatutnya manusia bila mana nak dibunuh, dihukum hukuman mati, sepatutnya dia takut. Tetapi hairan Fir'aun, tak faham Fir'aun bagaimana Asiyah boleh tersenyum. Jadi itu di antara kisah seorang wanita yang sangat kuat imannya, yang sangat beriman kepada Allah, yang sangat percaya kepada Allah. Meskipun suami adalah seorang yang paling dizalimi, yang paling Allah murka, tapi tetap dia beriman kepada Allah. Jadi itu di antara kisah Asiyah yang kita boleh belajar. Semoga daripada kisah Asiyah ni kita boleh belajar sesuatu dan kita boleh amalkan dalam diri kita, dan kita boleh kongsikan kepada orang lain. Dan andai kata anda suka video ni, boleh tekan button like, boleh tekan button share, dan kongsikan kepada kawan-kawan kita, kongsikan kepada keluarga kita yang lain. Semoga video kali ini memberi manfaat kepada anda semua. Dan andai kata anda ada request, ada suggestion, tajuk apa, topik apa yang nak kita buat next video, boleh bagi tahu dekat ruang komen bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, satu lagi sebelum saya habiskan video kita kepada kali ini, iaitu saya nak kongsikan kepada anda, iaitu satu produk itu daripada saya sendiri. Saya sendiri yang buat produk ni, saya sendiri yang pergi beli bahan, saya sendiri yang baking. Okey, produk ni daripada saya, dan saya belajar formula resepi macam mana nak hasilkan satu cookies yang sangat sedap. Okey, saya ada produk yang bernama The Snack Cookies, yang mana The Snack Cookies ni adalah daripada saya sendiri, yang saya sendiri pergi belajar macam mana nak buat cookies yang sedap. Okey, just nak share kepada anda, saya ada 2 flavor. Saya ada 2 preserve, iaitu yang dekat tangan saya adalah preserve V Cookies. Kalau V Cookies adalah daripada vanilla butter, anda boleh tengok gambar yang lebih jelas. Okey, V Cookies daripada vanilla butter, dan satu lagi adalah Cha Cookies, pun sama, anda boleh tengok gambar yang lebih jelas. Okey, ini adalah 2 preserve yang kita sengaja buat kepada siapa-siapa yang peminat coklat, maka dia akan minat Cha Cookies. Tapi kalau anda jenis yang minat kepada vanilla, anda mesti minat kepada V Cookies, iaitu vanilla butter. Kita tengok banyak feedback daripada customer kami, bila mana sampai The Snack Cookies, sampaikan mereka ni berebut-rebut nak makan. Berebut-rebut nak makan disebabkan saking sedapnya The Snack Cookies. Ada tu di antara customer kami yang bila order 3 botol, dia orang kata tak cukup. Bila order 5 botol, dia orang kata tak cukup. Jadi macam mana nak order? Just order je, nombor kat bawah ni, tekan je nombor WhatsApp kat bawah, nanti akan ada tim kita yang reply. Okay, insyaAllah itu di antara value manfaat yang saya boleh kongsikan dengan anda. InsyaAllah kalau boleh tengok dekat feedback kami, banyaklah customer kami yang dah makan, banyaklah customer kami yang puji kesedapan The Snack Cookies. Sedap macam mana, anda kena try. Anda kena try dulu, barulah anda tahu macam mana sedapnya The Snack Cookies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.